Nak yakin macam mana tu? Betulkah kita dah sampai nak sampai kepada aku yakin, Ainul yakin, apa sajalah istilah yakin yang dikatakan oleh orang-orang hakikat, kan? Yang penting yakin yang bulat, yakin yang padu, cukuplah ikutlah, letak nama apa, nama yakin sekalipun. Sebab pecahan-pecahan istilah tu yang menyebabkan orang-orang hakikat dia terconfuse. SB tak ada guna lah istilah aku yakin, Kak Ainul yakin. Yakin yang bulat yang padu je SB pakai. Macam mana nak sampai kepada yakin yang bulat-bulat tu? Yakin yang sepenuh-penuhnya yakin tu. Nak sampai kepada yakin tu kita kena percaya dulu. Kalau tak percaya, macam mana kita nak sampai kepada yakin? Nak sampai kepada percaya tu dia kena ada satu benda yang kita panggil sangka baik. Sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita kena yakin dan percaya bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberi yang terbaik kepada kita setiap masa. SB teringat satu kisah SB baca di awal kesedaran SB pada tahun 2012 tu. SB dibagi satu teks lah oleh seorang sahabat lah. Sahabat tu SB masih ingat sampai sekarang lah. Satu teks yang bercerita tentang macam mana kita ni bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita kisah dia macam ni. Ada seorang lelaki lah dengan anak lelaki. Dia duduk itu je, dia ada keluarga, dia tak ada isteri, tak ada family lain, tak ada. Dia cuma ada 2 beranak tu je kat sebuah kampung. Dan dia ni dah kerja sekian lama, dia dapatlah kumpul duit. Macam kita kalau kita bencin ataupun berhenti kerja, dah habis kerja lah, dah habis kerja dengan orang, dapat certain amount of money. And then duit tu dia buatlah beli kuda. Dia buat beli kuda. Lepas tu orang kampung semua kata dekat dia, apalah kau ni, semua duit kau itu je ada kau buat beli kuda. Kalau kuda tu mati macam mana? Orang datang pula orang lain cakap kalau kuda tu hilang macam mana? Macam-macam orang salahkan dia. Dia cakap apa? Sesungguhnya aku tidak tahu apa yang terbaik untukku. Jadi aku serahkanlah kepada Tuhanku. Tapi aku yakin Allah, Tuhanku tahu apa yang terbaik untuk diriku. Dia cakap macam tu. Orang kampung pun balik lah. Suatu hari memang kuda dia hilang. Kuda dia hilang, orang kampung datang lah kan, macam-macam. Kata dia bodoh lah, apa kan. Dia cakap juga, sesungguhnya aku tak tahu apa yang terbaik untuk diriku, tapi aku yakin Allah tahu apa yang terbaik buat diriku. Esok lusa 2-3 hari tu kuda dia bawa balik kuda liar, sekawan kuda liar. Jadi dia dah ada banyak kuda. Daripada seekor kuda dia ada banyak kuda. Lepas tu anak dia pula kan anak muda kan, belajar kuda, naik kuda. Satu hari anak dia jatuh, patah kaki. Datang pula orang kampung kata, apalah kau ni bodoh, anak macam ni, anak muda lagi, tak berapa besar lagi kan kau dah ajar dia naik kuda, kan jatuh dah patah kaki. Dia cakap juga, aku tak tahu apa yang terbaik untukku, tapi aku yakin Allah tahu apa yang terbaik untuk diriku. Sama je ayat dia cakap. Satu hari sekumpulan raja lah kan, panglima raja datang kat kampung tu, kerah semua anak muda, tak pergi berperang dengan orang-orang kafir ke orang apa macam tu lah, dengan musuh lah kan. Lepas tu semua orang kena pergi. Anak dia tak boleh pergi lah sebab kaki patah kan. Lepas tu orang pun datang. Dia cakap, untunglah tak payah pergi. Tengok anak kita orang semua dah kena pergi berperang. Elok pula dia pun cakap juga, aku tak tahu apa yang terbaik untukku, tapi aku yakin Allah tahu apa yang terbaik untukku. Lepas tu tiba-tiba perang tu kalah. Semua anak muda yang dibawa berperang tu mati. Orang kampung datanglah dekat dia, macam untunglah kau macam ni kan. Macam biasa. Dia pun jawab macam biasa juga. Lepas tu anak sudah berlatih, dia pandai kan, dah berlatih pandai. Satu hari, setelah beberapa tahun datang pula panglima tadi, bawa pula anak-anak muda kerah untuk berperang kali ni. Kali ni anak dia dah pandai main naik kuda, dah main berperang guna senjata dengan kuda semua, dia dah pandai.
pergi berperang. Anak dia pergi berperang. Orang kampung datang, kau tak takut ke anak jadi macam anak kami macam ni kan? Mati terbunuh masa perang. Dia cakap juga, aku tidak tahu apa yang terbaik untukku, tapi aku yakin Allah lebih tahu apa yang terbaik untukku. Lepas tu, kali ni perang tu menang. Bila perang tu menang, Panglima anak dia ni dah dilantik jadi ni lah Panglima Raja lah, jadi orang kaya-kaya lah kan. Orang kampung datang lagi dekat dia, untunglah kau macam ni kan. Lepas dia cakap, aku tak tahu apakah ini yang terbaik untukku, tapi aku yakin Allah tahu apa yang terbaik. Dia ulang cakap. Maksudnya dalam diri dia, kesimpulan dia, apa saja Allah Ta'ala hadirkan untuk dia, ujian hidup dia tu, dia bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah caranya. Caranya kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada benda tu kita suka ke kita tak suka, kita kena yakin. Dengan keyakinan itulah yang kita panggilkan sebagai mengimani. Jadi bila ada iman, adalah keyakinan. Jadi semua tu kena percaya. Nak percaya kena jaga sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah asas untuk kita membina keyakinan dalam diri kita. Kalau kita tak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh nak sampai kepada yakin yang bulat tadi tu. Macam mana kita nak berpegang kepada Allah? Jadi tempat yang kita nak letak keyakinan kita tu tak jazam lah kan. Jadi jazam kita ni tak putus. Kita kena tepat lah apa yang kita nak bersandar, kita nak letak tu. Jadi itu yang kita katanya. Tapi SB tak kisahlah pembagian nak kata aku yakin pun katalah, nak kata Ainul yakin pun katalah. SB ambil mudah je. Yakin maksudnya yakin yang bulat, yang padu, jitu, macam tu saja. Jadi apa pun dia kena bermula dengan sangka baik. Tak ada sangka baik habislah. Macam tu.